مسعود عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة وكما قال صلى الله عليه وبارك وسلم. طيب, hadis muttafaq alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang mulia Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kalau kita dengar nama Ibnu Mas'ud, maksudnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Saya sebut pada kamu sebelum ni, semalam saya sebut. Bila kita sebut nama para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mestilah kita muliakan dengan memberi gelaran kepada mereka, sebab mereka bukanlah orang macam kita ni, yang biasa-biasa. Tapi mereka ada satu title yang Allah berikan kepada mereka, iaitu apa dia? Radhiyallahu anhum wa radu an. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah redha ke atas mereka itu, wa radu an, dan mereka redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah redha pada mereka, Allah redha kepada mereka, dan mereka redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yahillu damu mri'in muslim, tidak halal darah seorang muslim. Maknanya tidak boleh kita menumpahkan darah orang Islam. Tumpah darah sini maksud tak boleh bunuh dia. Tak boleh apa? Tak boleh bunuh. Bukan mana darah dia pergi hospital kita tumpahkan darah tu, bukan. Tak boleh juga kita membunuh mereka itu, orang Islam, yashhadu an la ilaha illallah, yang menyaksikan tidak ada Tuhan melainkan Allah, wa anni rasulullah, dan aku ni sebagai pesuruh Allah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini bicarakan tentang tak boleh kita bunuh orang Islam. Tapi sekarang ni kes bunuh hari-hari ada. Kalau awak mungkin tak tengok berita, tapi kalau ustaz tengok berita, tengok berita sama di TV ataupun radio ataupun dalam media sosial, cerita bab mati orang kena bunuh, tu biasa. Biasa. Suami bunuh isteri bunuh suami, anak bunuh ayah bunuh anak, mak bunuh anak bunuh mak, bunuh apa, adik-beradik, kawan-kawan, pakwa, makwa, suami, isteri, bunuh dah jadi biasa. Dah biasa. Orang yang membunuh ni dosanya besar. Tapi Allah tetap akan ampunkan dosanya kalau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma jangan bercita-cita dah nak bunuh orang. Kecuali dalam perang tu lain. Kita diarahkan untuk perang dalam menawar tentera ataupun golongan kufar yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan menzalimi kita, maka wajib kita berperang. Maka yang tu bunuh tak apa, sebab dalam perang. Tapi ada adab juga, tak boleh bunuh budak-budak, tak boleh bunuh orang perempuan kecuali dia tentera, tak boleh bunuh orang-orang tua, tak boleh robohkan tempat-tempat ibadat orang lain, tak boleh. Jangan potong pokok. Tengok Islam macam mana. Tapi kalau orang kafir perang, dia masuk satu tempat, dia runtuhkan semua. Anak-anak dibunuh. Berlaku peperangan di Bosnia Herzegovina, masa tu awak tak ada lagi, awal tahun 90-an. Orang yang dalam masyarakat yang sama, jiran bunuh jiran dia, tapi dia Serbia. Bosnia ni negara Islam, tapi kehidupan mereka ala barat. Islam tapi hidup ala barat. Gaya hidup macam barat. Tak ikut perintah Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah hantar bala pada mereka, kata almarhum Datuk Dr. Harudin, kata apa dia? Sebab mereka tak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ditakluki oleh jiran mereka sendiri. Kalau orang perempuan yang sedang mengandung dibelah perut, dikeluarkan anak, dicincang anak tu, letak balik dia jahitnya perut perempuan. Perempuan muda dirogol, isteri orang dirogol, dibunuh. Dahsyat. Dahsyat. Kita tak berharaplah bertemu dengan perkara begitu. Cuma nak sebutnya, kalaulah satu saat nanti ditakdirkan berperang, mungkin satu masa nanti disebut sebagai perang besar antara orang Islam dengan orang kufar ini, mungkin kamu di pihak tentera Al-Imam Mahdi ataupun tentera Nabi Allah Isa AS, kena azabnya tu. Jangan pula saya cita-cita saya tentera Dajjal pun tak apa, dapat makan free KFC hari-hari. Bukan itu. Masa depan kamu sangat jauh lagi. Ustaz tak tahu mati bila, umur dah 40 orang. Nak sakit sana sakit sini, rambut dah beruban. Kamu ni umur baru 13 14, masa panjang lagi. Tak tahu masa depan macam mana nanti. Tak tahu. Tak tahu. Orang disebut sekarang nak bina kereta terbang, motor terbang, basikal lajok terbang. Semua nak terbang mereka, nak laju semua. Kalau letih, landing atas kapal terbang, basikal lajok. Lepas tu terbang pula. Tak tahu. Maka satu saat nanti kamu akan bertemu dalam peperangan Al-Malhamah Al-Kubra, nama dia, peperangan besar. Ini Nabi sebut dah. Cuma yang risaunya takut kita perang tu, kita tak menyokong Islam, menyokong kafir. Tu masalah besar. Akak spanduk, sokonglah Dajjal. Allah berat anak kita. Tengok siapa? Berat. Wal'iyadzubillah min zalik. Wal'iyadzubillah min zalik. Baik, itu waktu perang lah. Ni kita cerita waktu tak perang. Tak boleh kita senang-senang jumpa makmum Islam, kita bunuh. Tak boleh. Orang kafir pun tak boleh kita bunuh mudah-mudah begitu. Tak boleh. Yang boleh bunuh kafir harbi je. Harbi ni maksudnya kafir yang memerangi Islam. Boleh bunuh dia.
Kita boleh. Tapi kalau kafir yang duduk rumah sebelah rumah kita, zimmi namanya, atau kafir muahid yang ada perjanjian, memang warga negara Malaysia ni contoh, tak boleh kita bunuh, haram kita bunuh. Nabi kata siapa menyakiti kafir zimmi, dia menyakitiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh. Tapi kalau ada yang bertindak memerangi Islam, maka wajib kita bertindak memerangi Islam. Memerangi kufar tu, Islam. Baik. Cuma ada ketika-ketika yang mana dibenarkan kita membunuh mereka. Bukan kita, al-hukumah, pemerintah membunuh mereka. Ada 3 keadaan yang boleh bunuh orang ni. Dengar betul-betul. Jangan kita termasuk golongan ketiga-tiga golongan. Jangan ada cerita-cerita langsung. Nombor 1. As-sayyibu az-zani. As-sayyibu az-zani. Orang yang dah kahwin tapi dia berzina. Ni namanya as-sayyib. As-sayyib ni sama ada orang tu dia dah kahwin, dia bercerai, atau isteri dah mati, suami dah mati, tapi dia pernah berkahwin. Kita panggil as-sayyib. Az-zani yang berzina. Orang lelaki yang berzina, orang perempuan yang berzina, hukuman dia rejam sampai mati. Tak ada rejam separuh putus, tak ada. Rejam sampai mati. Hukum ni ada tak dalam Islam? Ada. Mana ayat dia? Dalam Quran tak ada ayat dia. Cuma kalau kau belajar nanti dalam bab nasikh wal mansukh, ayat yang digantikan. Allah kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, "Ma nasakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha." Apa-apa yang kami nasahkan, yang kami padamkan, kami ganti ke lebih baik daripada itu. Contoh ayat rejam, tak ada dalam Quran. Kau baca kitab Matan Arba'in Nawawi, Syekh Mustafa Abdul Rahman sebut, dia nakalkan pandangan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kata Sayyidina Umar, aku bimbang satu masa nanti sampai satu saat manusia berkatakan tidak ada rejam dalam Islam. Sedangkan Rasulullah merejam dan kami pun merejam. Tahu rejam? Rejam pakai apa? Pakai hajar, batu. Batu kepada siapa? Kepada orang laki-laki dan orang perempuan yang pernah berkahwin tapi dia masih lagi berzina dengan orang. Kena ke? Rejam. Sampai mati. Siapa yang rejam ni? Bila hakim memerintahkan, maka waktu tu kena himpun dia seorang, kalau lelaki ke perempuan ke, kena lontar batu pada dia sampai mati. Ada orang kata ni zalim ni. Bukan zalim, ni perintah Allah. Perintah Allah. Perintah Allah. Ada seorang tu, dia balik, dia pergi kerja. Dia pergi kerja, tiba-tiba waktu dia pergi kerja tu, dia tertinggal sesuatu, dia terpaksa patah balik. Biasa apa tertinggal? Kita patah balik ambil. Handset, biasa contoh, Quran tak patah balik. Handset, Allah 100 kali. Tertinggal handset, padahal baru 100 meter. Kalau Quran, selangkah, Allah Quran. Tak apalah. Apa tak standard kita dengan Quran. Nak tinggal Quran, tak apa. Tinggal handset, musibah besar. Jadi bila mana dia balik, dia keluar pada rumah, dia tak berlama, dia balik-balik tengok ada lelaki lain bersama dengan isteri dia. Agak-agak dia tepuk tangan, dia gembira ke apa? Alangkah kecewanya dia. Kecewanya dia. Bila mana ada orang lelaki-lelaki bersama dengan isteri dia yang dia percayai. Tak boleh. Maka Allah Subhanahu wa taala hukumkan kepada orang yang berzina yang dah kahwin, rejam sampai mati. Zaman Nabi ada 2 orang. Ada orang? 2 orang. Seorang namanya Ma'is, Sayyiduna Ma'is, sahabat Nabi. Dia datang bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia kata, "Ya Rasulullah, saya dah berzina ya Rasulullah." Nabi pun pusing. Nabi tak nak dengar cakap. Dia pun datang sebelah ni. "Ya Rasulullah, saya berzina ya Rasulullah." Nabi pusing lagi. Cakap, "Ya Rasulullah, saya berzina ya Rasulullah." Nabi kata, "Wahai Ma'is, rasa-rasanya kamu hanya pegang saja." "Tak, ya Rasulullah, saya berzina." Dia sebut, Nabi tanya sebab apa? Agar Ma'is boleh berubah fikiran dia. Mungkin dia kata, kamu saya sentuh je, tak. Tapi sebab taubat dia kepada Allah, dia kata, "Ya Rasulullah, saya berzina." Nabi perintahkan sahabat ambil Ma'is dan laksanakan hukum rejam kepada dia. Bila tengah rejam Ma'is ni, ada sahabat kutuk, "Bodoh lah Ma'is, bengong lah, celaka lah." Dia kata apa? Macam-macam kepada Sayyidina Ma'is. Maka Nabi kata, jangan sebut begitu kepada dia. Sebab kalau nak hitungkan taubat dia dengan bukit Uhud itu, besar lagi taubat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kena hukuman Allah, ke akhirat tak kena dah. Kosong balik. Jangan hina dia. Ada seorang perempuan, disebut perempuan Ghamidiyah, daripada perkampungan Ghamidi, kaum dia Ghamidiyah. Ghamidi ni datang bertemu Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya berzina." Waktu tu dia sedang mengandung anak zina. Nabi kata, "Wahai perempuan, balik dan beranak dulu." Dia pun balik, selang lama dia beranak. Dia bawa anak dia, datang jumpa Rasulullah. "Ya Rasulullah, saya dah beranak dan tolong laksanakan hukuman ke atas saya." Nabi kata, "Balik dan susukan anak kamu dulu 2 tahun." Menyusu 2 tahun. Bawa balik menyusu 2 tahun, lepas 2 tahun datang balik jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Ya Rasulullah, ini anak aku, dah 2 tahun. Laksanakan hukuman." Baru Nabi laksanakan hukuman kepada dia. Nabi larang sahabat mengutuk perempuan ini sebab dia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebab kita kat Malaysia tak laksana hukuman ni. Kes zina kuat dekat Malaysia. Berzina kuat. Wal a'yaz billah bizan. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Berzina kuat. Isteri orang zina, suami orang zina, tok orang zina. Apa? Tak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga-jaga. Tu sebab kalau rasa gatal benar, nikah. Tak usah berzina. Nikah. Bagi ibu ayah mudahkan, jangan susahkan. Dah tahu anak kita gatal suhu badan gini, "Ayah saya gatal, gatal." Rupanya kurat. Itu lain, tayar nikah. Kurat beruk nama dia. "Ya ayah, saya ada makwa seorang, comel ayah." Ayah pun tengok, "Oh, comel Bangladesh." Cantik dia kata. "You suka sama anak suka pakcik. You mau kahwin pakcik. Dengan pakcik, bukan pakcik, anak pakcik juga dia." Tak apa lah. Segerakan.
Itu sebab ada hadis Nabi SAW, kalau orang tu seorang yang kita ada anak perempuan dan ada orang soleh, orang baik, mari pinang anak kita, kita kata tak apalah, kerja pun warden batu dia je, anda sayang kita, tak boleh. Saya nak anak saya kurang-kurangnya yang datang CEO benda syarikat Cicok Enterprise. Dia nak jangan pandang dunia, pandang kepada agama nombor satu. Sebab ada banyak kes Ustaz jumpa, mak ayah tak bagi, akhirnya mereka berzina, mereka balas dendam berzina. Ada. Ada. Wallahi Ustaz. Kalau orang perempuan yang belum kahwin, orang lelaki belum berkahwin, kalau dia berzina, kena sebat 100 kali, kena buang negeri setahun. Tak kena rejam. Tapi kalau dah kahwin, dia berzina, baru kena apa? Rejam. Rejam pakai apa sebut tadi? Pakai tukur ke? Batu. Bukan pakai batu bapak besar tu. Tu sekali je mati tu. Batu kecil-kecil, besar-besar bola golf tu. Besar tu lah. Lebih kuat. Sakit memang sakit. Tapi kita dilarang untuk melaknat mereka. Sebab kita laksanakan hukuman kepada mereka. Kat mana laksana? Di depan masyarakat. Tu sebab hukum Islam ni susah nak dilaksanakan. Tapi kalau buat, orang takut belaka. Sebab apa? Kena laksanakan di hadapan orang. Bukan dalam bilik macam penjara sekarang. Sebab satu, mana? Dalam bilik. Siapa tengok? Yang pesalah, doktor, tukang sebab. Perawat 2-3 orang. Tu je. Tapi dalam Islam, disaksikan. Kalau potong tangan, mesti potong tangan depan orang. Contoh dekat Baitul Diak, depan-depan ni, wahai penduduk kampung Cik Zenan, hari ni ada acara potong tangan sebab curi. Nampak? Tapi nak sabit curi tu bukan senang. Tu kenapa Ustaz tanya, kenapa orang takut kepada hukum Allah? Bukan senang nak sabit curi. Bukan tu awak curi je. Kak. Bukan gitu. Dia kena tengok dulu berapa banyak kamu curi. Berapa banyak kamu curi. Kat mana kamu curi. Saya curi motor tuan. Kat mana motor tu? Motor tu di parking tepi jalan. Tak kunci motor tu. Saya pun curi lah. Tak boleh kena. Sebab salahmu. Jadi syubhat dekat situ. Kecuali motor kat mana? Motor dalam bilik saya tuan. RXZ motor tu tuan. Saya kunci 14 kunci ada. Dengan kod-kod dia sekali. Bijak sungguh pencuri ni tuan. Dia buka habis. Sedar-sedar dengan suara dalam saya pun habis. Waktu tu kena. Waktu tu kena, bukan senang. Itu sebab nak sabitkan zina ni anak sekalian, kalau kita belajar fiqh jinayah, nak sabitkan zina bukan senang. Nombor satu, cara sabitan dia dengan syahadah penyaksian. Penyaksian berapa orang? 4 orang. Laki-laki. Mesti laki-laki. Tak boleh 3 perempuan, seorang laki-laki. Tak boleh. 4 perempuan. Tak boleh. 40 orang perempuan. Tak boleh. Mesti 4 lelaki. 4 lelaki ni mesti yang tidak melakukan dosa besar. Bukan jenis pakai seluar pendek, seluar dalam saja gitu kan. Bukan jenis minum arak, bukan jenis kencing berdiri, kencing orang, bukan. Tidak melaksanakan dosa-dosa besar dan tidak buat dosa-dosa kecil, tak amal dosa-dosa kecil. Dan mesti disaksikan, tengok betul-betul. Contoh Bob. Nombor 1 Bob, nombor 2 Amirul, nombor 3 Mahfuz, nombor 4 Aman. 4 orang ni tengok. Tanya, hakim pun tanya, Bob, Encik Bob, awak tengok kat mana? Saya tengok dekat kampung Cik Zana. Jana. Aman tengok kat mana? Saya tengok dekat Manjoy. Pula dah. Mahfuz tengok mana? Dekat Amerika. Tak jadi sebab tempat berlainan. Ataupun tempat yang sama, kampung Cik Zana. Tanya, Bob, pukul tengok. Pukul 1 pagi ke 2 pagi, itulah. Tanya Aman, pukul 8 pagi hari hakim. Pukul tu 10 malam. Ya, habislah. Itu tak boleh hudu dari syubhat. Hudu tak boleh laksana kalau ada benda syubhat. Mesti tengok betul-betul. Senang nak tengok betul-betul. Payah apa? Tengok betul-betul dia berzina tu. Macam mana nak tengok? Kena buka pintu. Berzina. Gitu. Dia tak boleh dengar. Berzina. Dia buat benda. Ago-go tu. Ataupun kita duduk luar, dia berjumpa. Kamu nanya. Kita kata tengok, dia berzina ni. Tak boleh. Mesti tengok. Tak boleh. Ustaz betul tuan, saya nampak dia berduduk dalam bilik. Dua orang tu je. Belum tentu lagi dia berzina. Mungkin dia tengah main benda Saidina ke benda, main daun teruk ke. Maknanya bukan senang nak laksanakan hukuman. Tapi kenapa orang takut nak laksanakan hukuman? Pelik Ustaz. Nombor 2, cara nak sabitkan hukuman, mesti pengakuan. Orang yang melakukan tu dia mengaku. Ya Arif, betul saya berzina. Okay. Yang ketiga, qarinah. Qarinah ni apa dia? Ada, orang sebut sebagai ada isyarat, nampak tanda-tanda pada tubuh dia. Siapa? Orang perempuan mengandung. Dia tak ada suami, rasa macam mana perut dia boleh besar tu. Nampak? Rupanya obesity. Tu lain. Macam ustaz ni perut besar juga, tapi ustaz takkan mengandung. Ni panggil PJK, perut jarak ke depan je. Jadi macam tu, tak panggil mengandung. Ada orang panggil Amirul, awak mengandung Amirul, tak ada. Tapi kalau orang perempuan yang tak pernah berkahwin tiba-tiba mengandung, masalah. Tak. Jadi yang pertama yang boleh ditumpahkan darahnya, maksudnya dilaksanakan hukuman hudud kepada mereka adalah orang yang berzina. Macam mana ustaz kalau tiba-tiba Malaysia kerajaan sekarang ni melaksanakan hukuman hudud? Ada orang tu pernah berzina, dia kena mengaku tak depan hakim. Maka kata ulama ada 2 pandangan. Orang ni pernah berzina, tiba-tiba Malaysia laksanakan hukuman hudud, waktu tu hakim bagi siapa nak mari mengaku laksana hukuman, berani tak berani? Kalau dia mampu untuk tanggung dendaan tersebut, dia boleh mengaku. Tapi kalau dia senyap dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak khabar pada orang lain, maka insya-Allah Allah terima taubat. Jangan pula memang aku berzina tu. Pak aku. Memang aku ni pakar berzina. Dia cerita pula, buat kelas, mari berzina. Sudah. Dia pun cerita, dia punya teori-teori, tak boleh. Waktu tu dia sendiri mengisytiharkan dia telah berzina, maka wajib pemerintah laksanakan hukuman kepada dia sebab dia telah ikrar mengaku berzina. Jaga-jaga. Tu sebab bagi orang yang di luar sana yang pernah buat lakukan maksiat,
tiba-tiba dia taubat kepada Allah. Jangan kita cerita dosa kita dulu. Sekarang netizen ni suka ni, dia suka korek cerita-cerita lama. Macam ada pasangan yang nak bercerai, dia korek kisah zaman jahiliah dia, bercinta dengan Pak Wer, cium sana cium sini. Dia korek, netizen korek. Dosa. Orang dah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang dah taubat kepada Allah, tiba-tiba kamu korek benda-benda tersebut. Kecuali dia sendiri yang share tu lain. Itu sebab saya nasihatkan kepada sahabat-sahabat, dan tengok ustaz pada ni ada 178 orang mata ni tengok. Saya nyatakan bahawa kalau kita pernah bertaubat, tak perlu kita tunjuk dah zaman jahiliah kita. Ni kita tunjuk. Aku sekarang pakai tudung ni, relax orang ikut. Aku yang dulu. Oh, dia tunjuk gambar pakai skirt, tak payah. Tak payah tunjuk. Buat benda nak tunjuk, tak payah tunjuk. Tak payah. Jahiliah tak payah tunjuk. Baik, itu yang pertama. yang kedua, wan nafsu bin nafsi. Orang yang membunuh jiwa. Kalau orang bunuh orang, maka boleh laksanakan hukuman bunuh kepada dia. Siapa yang boleh laksanakan? Maka wali boleh melaksanakan hukuman, para hukuman lah. Hakim melaksanakan hukuman, iaitu dalam Islam hukuman ialah pancung sampai mati. Mengikut pakar-pakar pemancungan, pakar-pakar kematian ni, mati yang paling tak sakit sekali dan paling mudah pancung. Tak percaya cuba terang. Jangan. Nanti kita nak buat khusus sembelih kan. Jangan kamu pancung pula ayam tu. Awak perak tu. Sebab ada orang buat khusus sembelih, dia tak angkat, bisa putus kepala ayam. Ya. Pakai elektrik macam di Amerika, zalim. Gantung sampai mati, zalim. Tembak, zalim. Yang paling cepat sekali adalah pancung. Pancung. Tu pun di hadapan orang. Cuma kita nak tengok, tak tengok je. Tengok ataupun tidak, tengok. Sebab tu kalau di Saudi sana nun, bila sana hukuman pancung, ambulans tu banyak. Patutnya kena salah seorang je. Seorang lah akak. Kenapa banyak ambulans? Sebab ramai orang bila tengok, pensang Allah, pensang. Kena masuk ambulans orang hospital. Nak tengok sangat tapi penakut. Nampak? Gitu. Ada cerita-cerita nak bunuh orang? Janganlah. Jangan. Tu sebab Nabi kata, kalau kita mempertahankan jiwa kita, orang mari rumah kita mari rompak, kita mempertahankan jiwa, raga kita, harta kita, kita mati syahid. Kita boleh bunuh orang tersebut sebab mempertahankan jiwa. Tapi jangan senang-senang kita jumpa orang kita katak, tak boleh. Walaupun kita sampai. Sebab baru ni tengok laku di Johor ke mana Melaka. Sebab usik makwa je sikit, habis segerombolan mari pukul mati. Sekali kena tangkap. Sia-sia. Itu sebab Nabi suruh sabran, isbir. Yang terakhir sekali, watariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang murtad, keluar daripada agamanya. Seharap kita tidak ada lah niat dalam hati tengok Islam ni macam Islam ni teruk benar, baik masuk agama lain, tak boleh. Sama ada dengan niat ataupun dengan lafaz. Orang murtad ada dua kategori. Murtad dan dia acak orang lain murtad. Orang ni wajib tangkap, tak taubat, bunuh dia. Sebab dia ada parasit. Ada yang kedua, kata ulama, dia ni dia murtad tapi dua seorang. Lepas dia murtad jadi Tarzan dekat Greek. Kenapa dia murtad? Sebab terpengaruh cerita George the Jungle. Ataupun jadi Tarzan Islam pun boleh menjadi kafir. Dia nak jadi kafir. Dia keluar tapi dua seorang gua je. Kita cakap dia jenis gitu. Apa? Tu tak apa. Dia tak menyusah korang. Ikut muat. Tapi kalau dia jadi Tarzan, siap buat satu lagi IG. Diriku Tarzan contoh. Jom murtad. Yang ni kena. Yang ni kena. Kenalah sebab apa? Dia menyeru orang lain untuk bersama dengan dia. Itu tak boleh. Boleh faham Amirul? Jadi kita harap 3 sebab orang itu digantung, orang itu dibunuh. Yang pertama, orang yang dah kahwin tapi dia berzina. Yang kedua, orang yang membunuh orang lain. Yang ketiga, orang yang murtad, keluar daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadis ni sangat besar manfaatnya kepada hukuman, kepada dalil sebesar-besar dalil sebab dari Al-Quranul Karim membicarakan tentang jinayah yang berlaku, yang membenarkan, Islam membenarkan untuk menumpahkan darah. Bukan kita ya, pemerintah yang melaksanakan hukuman tersebut. Wal'iyazbillah, semoga Allah jauhkan kita daripada melakukan ketiga-tiga perkara dan keturunan kita insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan? Hal 'indakum mushkilah? Ma fi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.